والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ومقدار العظيم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya bersama-sama kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat Allah kepada kita. Kita kembali dihidupkan lagi, dipinjamkan usia, dilapangkan masa, disihatkan tubuh badan, dapat bersama-sama kita menyambung muzakarah ilmu, yakni dalam perbicaraan melalui kitab Jauhar Al-Mawhub atau Jauharil Mawhub, pemberian permata yang indah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni kita menyusuri
hadis-hadis peninggalan baginda yang telah pun dikumpul, dikarang oleh ulama, lantas diletakkan dalam satu kitab dengan diberi nama yang indah, Permata Mutiara yang indah, sebagai hadiah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kitab Jauhar ni ada hadis-hadis dhaif. Saya akan cerita hadis ni dhaif. Hadis ni sahih. Hadis ni dhaif. Nah, hadis dhaif, sekali lagi saya ulang, hadis dhaif boleh dibuat amalan. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Hadis palsu yang tak boleh. Nah, hadis palsu ni hadis yang direka-reka. Hadis dhaif ni pengarang dia, sanad dia. Tukang bawa cerita ni mungkin kalau katalah ada 10 orang yang tukang cerita, dalam 10 orang tu ada seorang yang ingkar. Ingkar dia macam mana? Okey. Disebutkan mungkin dia pernah makan di kedai. Dalam 10 orang tu, seorang makan di kedai, automatik hadis tu jadi dhaif, lemah. Itu saya kata kalau macam kita ni memang tak boleh. Memang tak ada riwayat hadis, lemah segala-galanya. Dan periwayat hadis ni tak boleh menipu. Melawak pun tak boleh. Nah, jadi kira itulah menjadikan martabat hadis tu dhaif, lemah. Tapi boleh beramal. Hari ni kita akan masuk bab yang ke-12 pada menyatakan kelebihan memakai serban. Banyak hadis dhaif. Kalaulah kata balik di rumah anak-anak bijak pandai atau suami yang alim, kita hampa duk mengaji apa? Kita ni hadis dhaif. Bukan semua lah. Ada 1-2 hadis yang dhaif. Ulang sekali lagi, dhaif boleh beramal. Apa maksud beramal? Kita boleh buat amalan tu. Cuma dia tidak boleh dijadikan hujah ketika berbahas. Nak bahas dengan siapa lah kita ni? No? Dengan siapa lah kita nak berbahas? Sama-sama kita pun rasa tak lepas. Tambah nak berbahas dengan orang-orang yang hebat, no? Orang-orang muhaddisin, orang-orang mufassirin. Kita ni apa? Bukan siapa-siapa kita ni. Baik. Muka surat 115. Kitab Rumi, kitab Jawi, muka surat 60. Ada lagi? 62. Kitab, ada lagi satu kitab? Ada tak? Dia ada 3 versi. Tapi bab dia, bab yang ke-12 pada menyatakan kelebihan memakai serban. Orang perempuan nak kena pakai serban. 139. Satu lagi kitab muka surat 139. Kena kita mula nak. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Wasilah bin Al-Ashqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat dan minta ampun mereka itu atas orang memakai serban pada hari Jumaat. Maka jika menduka citakan akan dia oleh panas, maka tiada mengapa dengan membuang akan dia daripada kepala dahulu daripada sembahyang dan kemudian daripadanya. Dan tetapi jika dibuangkan pada waktu berjalan kepada Jumaat, pada waktu sembahyang, pada waktu khatib di atas mimbar, pada waktu membaca khutbahnya, seperti yang tersebut di dalam Ihya. Okey. Kerana di antara kepentingan ataupun kelebihan memakai serban. Kita tahu serban ni biasanya yang kita tengok adalah sehelai kain yang digulung lalu dibelit di kepala. Itu nama dia serban. Kita panggil kepiah satu lagi. Hak yang di dalam. Ataupun dipanggil qalan sawh. Qalan sawh oleh Arab. Kita panggil kupiah atau ketayap. Orang dulu sebut ketayap kan. Orang dulu dia sebut apa yang hampir serupa. Ketayap tu kan orang gulung. Macam kuih ketayap tu dia gulung. Ulat tu dia gulung kan. Jadi tak kisahlah. Janji kita faham. Ketayap ada 2, satu boleh makan, satu tak atas kepala. Kalau kepiah tu, kufiah.
Dalam bahasa Arab, diletakkan nama kufiyah. Sesuatu yang menutupi kepala. Maksud kufiyah. Qalansuah ni macam yang bulat, yang muncung. Macam tudung saji tu. Ataupun yang bulat, yang kerah macam tarbus tu. Tu kan ada tali macam tarbus tu tak? Nah, itu dipanggil qalansuah. Ataupun songkok hitam yang orang pakai tu. Tu qalansuah. Ini semua adalah istilah-istilah pada bahasa. Maka dia tidak mencacatkan si pemakai. Kenapa dia disuruhkan orang Islam lelaki memakai? Keutamaan dia yang paling pertama sekali, nak menghalang daripada rambut depan berjurai ke dahi. Macam kita orang perempuan, adakah syariat pakai nak tudung dalam? Tak. Syariat dia tutup aurat. Kenapa kita pakai nak tudung di dalam ni? Nak menghalang rambut dari keluar. Tidak. Macam tu juga lelaki, dia disuruh pakai kepiah bukan syariat pun. Menghalang daripada rambut ni berjurai ke dahi, menyebabkan apabila dia sujud dia terlapik walaupun dengan selai rambut, sujud dia tak sah. Kalau sujud tak sah, sembahyang dia tak sah. Dia kena, sebab dahi ini adalah anggota sujud. Jadi kalau kata dahi ni, walaupun terlapik dengan selai je rambut kat sini, maka solat dia tak sah. Dengan sebab itu, lelaki pakai kepiah ataupun tayap ataupun songkok ataupun serban. Berbeza dengan serban. Serban ni, mula kalau orang kita lah, orang Melayu kita ni, kalau pakai serban, dia pun akan bubur songkok dulu kan. Bubur songkok dulu, kemudian akan dibelit dengan serban. Untuk apa? Bagi kemas. Sebab Rasulullah ni dia suka dekat orang kemas. Dia suka orang berhias. Dia suka orang berwangi-wangian. Sampai dia pesan, kalau orang nak pergi semayang, dia pesan kat orang lelaki. Kalau orang nak pergi semayang, berhiaslah. Carilah di antara pakaian yang indah, bau-bauan yang harum, pergilah ke masjid. Itu pesan Nabi. Berkenaan dengan serban ni, ada beberapa riwayat mengatakan Nabi ada sebut keutamaan memakai serban pada hari Jumaat. Bagi masyarakat Melayu, kalau orang tu pakai serban, dia nanti panggil Pak Haji lah. Kan? Dia pakai serban. Kita dulu, cerita dulu. Susah nak jumpa orang pakai serban. Tapi kalau ada orang tua-tua yang dia pergi Mekah buat haji, dia balik memang dia akan lekat serban dia terus. Adakah serban tu dia pergi ambil di Mekah? Tak. Kalau kita pergi di Mekah, susah nak cari orang pakai serban maknanya. Betul. Di Mekah ni payah nak jumpa orang pakai serban. Orang pakai kepiah putih tu banyak. Orang pakai serban susah jumpa. Ada tapi tak banyak. Kalau yang imam-imam besar tu, mana dia pakai serban? Imam-imam Harumain. Dia pun tak pakai serban. Pakai ikal tu je lah. Itu dia bubuh serban yang kain tu, lidak tu. Letak tabur tadi tutup. Kepala dia terus macam tu. Dia pakai serban tak? Tak, dia tak pakai serban. Ini nak abang tentang kepentingan serban. Bukan kata tak payah pakai dah. Dengar dulu cerita. Macam mana dia ni boleh jadi sunnah? Hadis riwayat daripada Wasilah bin Al-Asqa, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya menselawat, yakni memberi rahmat dan ampun bagi mereka atas orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Sunat pada hari Jumaat, kan kita dah baca dah awal itu dalam kitab ni lah. Kelebihan hari Jumaat, berhias-hias dengan memakai pakaian berwarna putih. Dan carilah pakaian yang putih, kalau boleh dari atas sampai bawah. Maka disunatkan untuk lelaki memakai serban yang berwarna putih kalau dia ada. Lalu dibelitkan di kepala kerana para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala berselawat, maksud dia
mendoakan kesejahteraan orang yang menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kenapa disebut serban sunnah Rasulullah, dalam satu peristiwa, ini berlaku peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ketika mana Nabi SAW masuk ke kota Mekah untuk meruntuhkan berhala-berhala yang berada di atas bumbung Kaabah. Ketika ni baginda SAW berpesan kepada para sahabat, jangan pakai ihram lagi. Dia pun sebenarnya nak masuk buat qada umrah, tapi tak berniat lagi. Nanti keluar berniat dekat tempat lain. Kita masuk, kita runtuh dulu berhala yang ada di atas bumbung Kaabah tu. Kita runtuh dulu berhala yang ada di dalam Kaabah. Buang dia dulu. Kemudian kita bagi pilihan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang berada dalam Mekah, dalam kota Mekah, suruh mereka masuk Islam. Kalau mereka tak mau masuk Islam, ditawan mereka. Kalau mereka tak mau ditawan, mereka kena keluar daripada bumi Mekah. Jangan duduk. Sebab bumi Mekah dah jadi bumi haram. Haram dijejaki oleh orang yang bukan Islam. Ketika ni, dilihatnya Nabi keluar berpagi-pagian. Nak bertolak pergi ke Mekah, Nabi memakai pakaian serba hitam. Termasuklah baginda SAW pakai serban warna hitam. Dia pakai serban hitam. Okey, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mughirah. Mughirah ni bila dah kan Nabi janji esok, mungkinlah diletakkan sekian-sekian waktu kita bertolak. Kita berkumpul di perkarangan Masjid Nabawi dan kita sama-sama bergerak menuju ke bumi Mekah. Tengok-tengok Nabi keluar dalam keadaan pakaian yang serba hitam. Sahabat ni duk target Nabi nak pakai putih. Kan? Tapi Nabi pakai hitam. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku terpegun seketika. Terpegun. Pasal apa? Cantik sangat. Kan kita baca dalam Syama'il, fizikal dia, warna kulit baginda putih, kemerah-merahan, rambut baginda yang sentiasa berminyak dan berombak. Kulit baginda yang halus, macam kulit bayi. Kening yang hampir bersambung. Alis mata baginda lentik. Bibir baginda merah. Masya Allah. Segaknya makhluk ni pakai serban hitam. Subhanallah. Itu yang kata Mughirah bin Syu'bah. Aku terpegun, tak boleh cakap. Kan Jabir bin Samurah jumpa malam hari Nabi pakai baju merah. Tengok bulan, tengok Nabi. Tengok bulan, tengok Nabi. Masya Allah. Orang putih ni yang pakai pi warna pun segak. Bukan saya nak kata orang hitam tak segak. Dak. Maaf. Saya pun hitam. Maaf. Nak abang bagi, nak cerita tentang keindahan Nabi SAW. Betapa indahnya baginda. Mughirah bin Syu'bah ni lelaki. Kalau lelaki yang tengok terpegun macam tu, kau rasa kalau kita tengok dia di rumah mana? Mau gila separuh hari kan? Dia boleh angau, Masya Allah. Macam mana Allah Ta'ala letak satu kesempurnaan pada satu jasad yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak contoh sahabat lelaki pun terpegun. Jadi kata Mughirah bin Syu'bah, aku tengok dia pakai serban hitam, ada ekor di belakang. Serban ada ekor kan? Ada, pernah nampak tak orang pakai serban tak ada ekor? Ada yang dia beli terus dia perselit ekor. Kan? Nampak kemah tak ada berekor.
Ada pernah nampak orang pakai serban ekor 2? Ada satu conek ke atas, macam budak-budak tahfiz suka pakai. Depan dia pakai ada satu conek naik ke atas, kik je. Kemudian dia lepas di belakang. Itu serban 2 ekor. Bukan 2 ekor serban. Serban yang ada 2 ekor. Satu di atas, satu di bawah. Tapi satu lah yang tak boleh pakai. Apa dia? Serban yang berekor di depan. Tak boleh. Mana ada orang pakai serban ekor di depan. Tapi kalau tarik mai, yang di belakang tarik mai depan, tak apa. Ataupun dibelit di bawah dagu. Itu di antara Nabi pernah pakai. Nanti kita contoh. Tu bila yang Nabi pakai serban, yang dia balut kat sini dah. InsyaAllah, masya-Allah. Cerita pun rasa macam teruja. Ingin nak tengok jasad tu, no. Mungkin melihat dia pun boleh menghilangkan rasa duka, menghilangkan rasa derita di hati. Kalau seekor unta yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, seekor unta datang berlari-lari, berlutut dan mengucuk kaki Nabi, mengalir air, matanya menangisi, kerana rindu pada Nabi. Mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak, makannya sedikit. Unta ni susah. Susah sangat. Badan dah tua, kerja berat, makan kurang. Selalu kena pukul dengan tuan dia. Kat siapalah dia nak mengadu? Manusia manalah dia nak cari? Maka nampak Rasulullah duduk dari jauh. Satu-satunya jasad yang mengerti perasaan aku. Tengok saja, tengok saja hilang derita. Lari dia. Di syair, syair dibuat. Dia lari daripada jauh. Tuan ni cari mana unta tua aku, nak suruh angkut ayat. Kalau dah angkut sampai tak berhenti-henti, makannya kurang. Badan dia sakit, orang tua. Asalkan binatang pun kuda sungguh-sungguh. Jumpa Rasulullah. Terus turun sujud. Di kaki, kucuk kaki sahaja. Menatap wajah Nabi. Hati hilang derita. Hati hilang duka. Hilang duka lara. Masya Allah. Insya Allah kita tak boleh tengok dia. Sebab kita bukan duduk zaman dia. Kalau susah sangat. Tak tahu dah nak kata apa. Kita selalu sebut, aku ni punya susah sampai tak tahu nak kata apa. Katalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebutlah perkataan tu biar sampai dia jadi kalam yang setiap kali buka mulut itu yang keluar. Biar dia jadi hadam dan lumat dalam bibir mulut kita. Sebab dia akan menghilangkan duka. Dia akan menghilangkan duka di hati. Berat kadang-kadang hati kita tanggung. Berat. Kita suka sebut. Aku tak tahu nak kata apa dah. Bukan tak tahu. Ada kalam yang boleh kamu sebut. Menghiburkan, meringankan perasaan berat di hati. Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh pergi sampai beratus, bahkan beribu-ribu kali. Pendek je. Selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Tak payah sebut Sayyidina pun, tak mengapa. Itu dipanggil selawat Jibril. Kenapa? Hilang resah. Hilang duka lara. Inilah yang berlaku pada unta tua. Begitu juga dengan para sahabat. Dapat tengok wajah Nabi tu. Hilang segala masalah.
Ada sahabat-sahabat ni susah, ada yang lapar, nah, tak makan 2-3 hari tak ada makanan. Ada makanan pun cukup-cukup untuk sekadar berbuka puasa. Tapi tak ada dah. Kita ni buka puasa dah. Tak ada moreh dia kan. Nah, makan sebelum semayang. Tak pergi lepas semayang. Maghrib ada lain. Nak pi tarawih ada lain. Lepas tarawih ada lain. Bangkit saat ni sahur ada lain. Betul tak? Punya mewah makanan kita. Sahabat-sahabat ni, dia pun tak ada makan lah. Bila dia pun tak ada makan, tengok muka Rasulullah. Betapa sumulnya baginda. Keagungan peribadi baginda. Hilang duka. Perut pun boleh kenyang. Mughirah bin Syu'bah ni pasal apa dia orang pertama keluar? Dia abang dia kata, aku ni tak ada apa nak makan dah 2 hari dah. Bila Rasulullah ajak ikut pi ke Fatah Mekah ni, aku memang nak ikut. Sebab tahu di kalangan sahabat yang hartawan, yang dermawan, dia pun nanti bawa bekal. So, kita lah kira rombongan bawa bekal. Bolehlah tumpang makan. Daripada sahabat-sahabat yang dermawan boleh tumpang makan. Tapi nak abang kata aku tak ada apa nak makan, malu. Namun kata Mughirah bin Syu'bah ni, pagi tu bila tengok Nabi pakai hitam tu, hilang rasa lapar tu. Apa? Indah dan bahagianya dapat berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sambung balik sini lah. Untuk memakai serban ni, kalau kata hari Jumaat, dia kata, hampa rasa panah. Ni kot nak balik pergi serta dekat Pak Haji di rumah lah. Kan kot nak suruh abang di rumah pakai serban. Tengah lelaki ni, kalau kita kata, awak abang tak pakai serban. Malu aku tak pergi haji lagi. Pakai serban bukan tanda haji, okey? Pakai serban tanda sunnah. Tanda sunnah. Tak mau pakai pun tak apa. Saya kata, cik tengok abang pakai serban segak. Cik. Orang Pulau Pinang. Tak dah dalam ni pun tak cakap. Cik adalah kot segelintir. Ada bubur cik lagi tu nah. Abang pun seronok. Adik berkenan tengok. Dia pun pakai. Belit pilih lagu mana pun. Pakai. Kata kat dia pakai hari Jumaat. Dapat selamat daripada Allah dan malaikat. Panah dia kata. Panah. Tak boleh pakai. Berkuak atas kepala. Terus dia pakai lagi. Saat lagi waktu khatib naik atas mimbar tu baru pakai. Ataupun khatib naik atas mimbar pun duk panah juga lagi. Terus dia pakai lagi. Waktu nak mendirikan solat Jumaat. Itu maksud hadis ni. Kata orang waktu nak pergi tu segan nak pakai. Belik siap-siap. Ini serban kalau kata kepiah tu kerah. Boleh belik siap-siap buka bonang harga motor. Pakai helmet. Kalau nak pakai helmet. Tapi hari ni undang-undang Malaysia bagi meraihkan sunnah. Kalau pakai serban tak payah pakai helmet dah kan? Okay. Kalau diberi pilihan antara serban dengan helmet, mana lagi penting? Saya nak tanyalah. Mana jawab? Okey. Baik. Kalau perjalanan tu jauh, pakai helmet lagi penting. Sebab helmet tu jaga keselamatan. Islam kan suruh kita jaga keselamatan. Pakai helmet. Daripada pakai serban. Buka serban tu bubuh dalam bakul dulu. Bubuh helmet dulu sebab jauh. Tapi kalau dekat-dekat ni, serban pun tak apa. Polis kalau tahan tengok Pak Haji pakai serban dia tak tahan. Tak pakai helmet. Janji hang pakai serban. Jaga keselamatan kepala. Kalau kata jatuh, ada serban yang lapik. Itulah yang dimaksudkan oleh pasukan keselamatan negara. Tak salah. Tetapi nak cerita tentang kepentingan. Kepentingan berserban dalam Islam dia suruh pakai kerana meraihkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak kira serban tu warna merah ke, warna putih ke, warna hitam ke, warna hijau ke, warna kelabu ke, apa warna sekalipun. Tapi kenapa dalam Fathu Mekah Nabi pakai warna
hitam. Kerana nak mengejutkan, nak menakutkan orang-orang musyrikin Mekah bila tengok masuk segerombolan manusia yang berpakaian hitam nampak garang. Mereka jadi gerun dalam hati mereka bila tengok satu pasukan, satu rombongan yang dipimpin oleh baginda memakai pakaian hitam. Masa tu Nabi suruh sahabat-sahabat pakai celak. Celak merah. Celak hitam bagi tebal tu. Jom kita masuk. Nah, masuk pergi orang-orang kafir dengar cerita Muhammad bawa satu rombongan ramai berpakaian hitam. Mereka mengendap ke bukit. Yang mana yang musyrikin tak mau masuk Islam ni, tak fikir panjang. Jom lekas kita keluar. Dia dah kata dah. Dia akan bagi kata dua kat kita. Kalau tak mau masuk Islam, jadi hamba. Tak mau jadi hamba, keluar. Jangan duduk dalam. Sebelum dia halau kita, sebelum dia tangkap kita, jom kita semua keluar. Ada yang keluar, ada yang tunggu Nabi masuk dalam Mekah untuk mereka bai'ah dan mereka masuk Islam. Dan Nabi ada sebut masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Nabi kata siapa yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan dia tu selamat. Aku takkan kacau. Adalah 2-3 orang masuk berlindung dalam rumah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan keluar, Abu Sufyan kata aku masuk Islam. Dan dia masuk Islam, orang yang berlindung dalam rumah dia pun keluar ikut masuk Islam sama. Di antaranya kegerunan di hati orang-orang musyrikin bila melihat Nabi berpakaian hitam, berserban hitam, menampakkan lagi kegagahan, kepahlawanan baginda. Itu di antara yang disebut sunnah Nabi berperang pakai pakaian hitam, pakai serban hitam. Kita orang perempuan sunnah kita pakai hitam. Orang perempuan sunnah pakai hitam dengan sebab menutup sebahagian penuh. Sebahagian penuh ni maksud dia tinggal muka je lah. Dengan tangan yang boleh diperlihatkan. Sesetengah orang dia tak berapa berkenan pada hitam dengan sebab tak menarik. Tapi setengah orang dia suka pada hitam sebab hitam tu menarik. Kan hitam itu menawan. Kan. Terpulang untuk kita rakyat Malaysia diberi kelonggaran. Nak pakai pun tak apa, hitam tak mau pakai pun tak apa. Tetapi bagi wanita Arab, mereka nak tahu perempuan yang betul-betul pegang syariah Islam yang pakai hitam. Yang pakai hitam. Kalau kita tengok perempuan-perempuan Arab, mereka ihram pun mereka tak pakai putih. Kita orang Malaysia pakai putih. Kita daripada Nusantara ni, semua pakai putih dalam ihram. Tetapi orang perempuan-perempuan Arab, mereka pakai hitam juga. Sebab mereka kata yang tu lebih mencerminkan kepribadian muslimah. Itu pendapat. Tak kisahlah. Cuma kita jangan pakai serban sudah. Ini sunnah. Sunnah untuk lelaki. Ini sunnah. Okey, dan sabda Nabi SAW, Al-amaimu tijanul Arab. Serban itu mahkota orang Arab. Orang Arab, mereka pakai serban. Mereka tak pakai kepiah dalam. Kebanyakan hari ni, budak-budak muda, mereka nanti pakai serban, mereka tak pakai kepiah dalam. Tapi kalau Rasulullah dulu, dia punya tajam. Macam kita tengok macam apa tajam mentah tu. Kata kubah bukan dia kubah bukan tajam betul lah. Tapi dia mancung. Itu di antara kepiah Nabi SAW. Baginda pernah mengenakan pakaian serban baginda ada warna hijau. Baginda ada serban warna putih. Baginda ada serban warna hitam. Dia ada 3. Hasil daripada hadiah para sahabat. Sahabat yang berdagang balik mai nak bagi hadiah apa kat Rasulullah? Bagi hadiah rida. Rida tu Nabi akan lipat-lipat jadikan serban. Dan satu lagi baginda akan letak di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keadaan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana orang yang memakai serban itu diibaratkan seperti meletakkan mahkota di atas kepalanya. Dia mahkota orang Arab. Serban itu nisbah bagi orang Arab menempati mahkota bagi raja-raja.
Kerana kebanyakan ada mereka itu dengan dusun. Padahal kepada mereka itu terbuka kepala, bukan kepada anak. Kepala mereka itu terbuka dan serban pada mereka itu sedikit. Okay. Orang dusun ni, orang kampung terkenal dengan kepala terbuka. Di kalangan orang Arab, bukan orang kita nak. Di kalangan orang Arab, kalau orang Ajam ni selain daripada orang Arab, tak pakai kepiah pun tak apa. Nah, tak pakai kepiah pun tak apa. Tetapi adat, adat orang kita, orang Melayu lah biasanya. Nah, kalau nak pergi mayat, dia nak pakai kepiah dia tu. Segar nak pergi kepiah tak pakai, dia rasa malu. Walhal kalau lelaki tak pakai, semayang dia sah. Macam tu juga. Nah, macam mana orang perempuan sembahyang tak pakai telekung tapi pakai tudung. Sah tak? Sah. Selagi menutup aurat. Cuma dia rasa macam tak sempurna. Dia rasa. Tapi sempurna tak? Sempurna. Macam tu kepiah untuk lelaki. Kepiah untuk lelaki. Namun adat. Orang Melayu kita ni banyak berpegang kepada adat. Dah adat dah. Semayang nak pakai telekung. Aku kalau semayang tak pakai telekung, aku rasa macam tak sempurna. Macam tak kena. Kan dia duduk nampak jari-jari dia ni. Jari ni boleh nampak nak. Boleh nampak. Jadi tak salah kalau tak pakai. Jangan kita pandang sinis pada orang yang tidak mengenakan telekung. Macam tu juga kepada orang yang tidak mengenakan kepiah. Ketika mana memasuki mana-mana majlis. Nak pergi kenuri kan? Nak pergi kenuri apa? Kenuri doa selamat. Nak pergi ziarah mayat. Jadi dia dandan nak cari. Sampai anak-anak kita kecil pun kita ajak lah. Dia pun tahu. Nak pergi mana? Nak pergi semajid. Dia cari si ada kepiah. Ada satu kepiah kulat dia tu dia nanti bawa. Nah? Untuk dia sambil lari dia sarung. Sebab itu adat. Sebenarnya tak pakai pun tak pakai pun tak mengapa. Dia itu ibarat mahkota bagi orang raja-raja. Orang dusun nak kenal orang raja dengan orang dusun tak pakai. Ahli-ahli bangsawan pakai. Fa idza wada'ul amaimu wada'u izzahum. Maka apabila menghantar mereka itu akan serban, yakni ke atas kepala mereka itu, menghantar mereka itu akan kemuliaan mereka itu. Tak tahu golongan yang mulia, yang mana ada serban di atas kepala mereka itu. Kalau kita pergi di Arab, kalau kita pergi di Arab ni tanah Hijaz. Bukan kata Mekah dan Madinah sahaja. Mana-mana tanah Hijaz. Apabila kita dapati lelaki-lelakinya memakai jubah berwarna putih, serban merah. Dia beli tak? Dia tak beli. Dia letak ikan di atas tu kan. Dia buka kepiah. Lepas tu dia lepas lagu tu, dia letak ikan. Itu di antara pegawai-pegawai kerajaan, orang-orang atasan, menteri-menteri, dan termasuklah raja. Itu pakaian orang-orang bangsawan. Kemudian, hak yang ke bawah ni, kalau mengenakan pakaian sedemikian, maka itu juga dianggap sebagai memakai pakaian bangsawan. Walaupun dia orang bukan orang bangsawan. Tapi orang-orang Arab agak sensitif, ni Arab Mekah. Agak sensitif yang jahil lah. Banyak orang Arab tak jahil ke? Belambak jahil. Hak yang baca Fatihah tak kena pun belambak. Mereka tak suka kalau kita selain daripada orang Arab ni, pakai pakaian macam tu. Mereka kata kita curi dia punya adat budaya. Bahkan itu sunnah. Mereka kata tak, yang tu bukan sunnah. Yang tu adalah pakaian budaya. Ni yang dikatakan. Ada hadis kata sunnah. Hadis tu dhaif. Saya kita tengok Yang mana disebut dia kata. Menghantar Allah Ta'ala akan kemuliaan mereka itu. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka yang memakai serban dengan sabda Nabi SAW. Ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Pakai serban olehmu maka bahwasanya malaikat itu memakai serban mereka itu. Bila yang nampak malaikat ni pakai serban? Ketika mana malaikat datang mengunjungi Nabi SAW pada satu hari, dilihat oleh para sahabat, seorang lelaki yang masuk berpakaian putih,
Hal keadaan kepalanya berbelit dengan serban. Lepas lelaki tu pi, Nabi tanya, apa tak? Kenal tak siapa lelaki tu? Lepas kami tak kenal, tak pernah tengok dia. Kalau hampa nak tahu, itu malaikat. Jadi kata Nabi, malaikat pakai serban. Tapi bukan sentiasa lah. Bukan sentiasa. Baik. Dan sabda Nabi SAW, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal Jumaat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang memakai serban pada hari Jumaat. Hari Jumaat sunat menghadiri sembahyang Jumaat hal keadaan memakai serban. Ni balik kena bagi tahu Pak Haji. Abang dekat Pak Haji. Tak Pak Haji lagi pun kata pakai serban. Abang dekat anak-anak. Yang mana ada anak-anak lelaki. Cucu-cucu kata mai tok nak beli. Tok tu walaupun tak tahu takat-takat dia nak beli serban dia beli Pusing pi. Lagu pusing roti canai tu. Pakai jadilah. Kan? Nak ambil kelebihan kemuliaan untuk dipuji oleh Allah dan malaikat pada hari Jumaat. Ini satu hadis dhaif yang kita baca. Sabda Nabi SAW, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal qalansi. Ala qalanis. Bermula perceraian. Perceraian ni perbezaan. Barang yang antara kita orang Muslim dengan orang musyrikin itu memakai serban atas kopiah qalansuah. Ini dia dah abak lah. Perbezaan, kata Nabi nak beza orang Islam dengan orang musyrik ni, iaitu perbezaan dia orang Islam pakai kepiah di dalam, pakai serban di luar. Orang musyrik pakai serban di dalam, bubuh kepiah di luar. Orang tengok pakai itu. Dia selum lagu tu, dia bukan belik serban pun, dia letak kain, lepas tu dia letak kepiah di atas. Itu budaya orang musyrikin. Itu yang pakai itu. Kalau tengok ada orang lelaki pakai, dia bubuh serban, dia tak balik lah, dia lepas serban itu, kemudian dia cekup pula dengan kepiah ke atas. Itu budaya orang musyrikin. Nak kenal orang musyrikin, dia tak kepiah di atas, dia tak serban dia di dalam. Tak kenal orang Muslim, iaitu dia pakai kepiah dia di dalam, serban dia di luar. Orang tengok kan? Ada orang nak pakai itu. Dan lagi dia kata, kita ambil terus hadis sabda Nabi SAW, Sallatil malaikatu ala muta'ammimina yaumal Jumaat. Menselawat oleh malaikat. Masih hadis yang sama, maksud yang sama. Yang malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala memohon ampun ke atas mereka orang yang memakai serban pada hari Jumaat. Ingat, kita utamakan memakai serban pada hari Jumaat. Satu lagi hadis ni hadis dhaif. Raka'atani bi amamatin khairan min sab'ina raka'atin bila imamah. Sembahyang 2 rakaat itu dengan memakai serban lebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada serban. Hadis ni hadis dhaif. Dia kata orang yang pakai serban dengan orang yang tak pakai serban, kebaikan dia orang yang pakai serban lebih. Dia punya darjat dia 70 kali ganda baik dia daripada orang yang tak pakai serban. Hadis ni hadis dhaif. Nak beramal pun boleh, tak mau beramal pun tak mengapa. Tapi apa yang boleh kita faham, kalau kita pakai serban, maka dapat pahala sunnah. Pahala sunnah. Apa dia sunnah? Benda yang Nabi suka pakai. Contohnya, yang disebut lagi apa dia sunnah. Sunnah ni apa yang Nabi suka pakai, tapi Nabi tak kata. Hampa semua kena pakai serban tak? Dia tak kata. Dia pakai. Bila dia pakai, orang kita ikut pakai. Maka dapat pahala sunnah. Lagi satu, apa yang Nabi pakai tapi Nabi tak suruh orang pakai. Namun kalau kita pakai, dapat pahala. Inai yang di rambut. Nabi suka menginaikan rambut baginda. Walhal baginda bukan ada uban. Nabi mana ada uban? Adalah kita baca dalam Syama'il. Campur di kepala dengan di janggut baru ada 20. Kita ni, ingat kalau suruh kira hari ni tak habis. Sambung esok. Jenuh nak kira, berlambak. Kan?
Ni duduk dalam tudung, orang tengok elok lah. Pakai tudung hitam lah rambut hang kan. Cuba kalau buka Allah. Rupanya tok dah dia tu. Nah. Ha. Tapi Nabi suka pakai inai. Sebab Nabi nak harap dekat kita. Hamba pakailah. Nabi tak sebut dengan mulut. Hamba semua pakai inai. Tak sebut dengan mulut. Tapi dia suka pakai. Bila dia suka pakai, kita pakai. Dapat pahala sunnah. Dah? Sebab apa? Sebab kita memakai benda yang Nabi suka pakai. Okey. Contoh lagi. Nabi suka makan labu. No? Nabi suka makan labu. Kalau kita makan labu dengan sebab Nabi suka makan, maka kita dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita makan labu dengan sebab kita suka, kita tak dapat pahala sunnah. Tapi tak berdosa. Nah, semai nak makan labu, aku tak suka makan labu. Tapi oleh kerana Nabi suka makan, aku pun makan. Dapat pahala sunnah. Macam tu lah juga contoh serban ni. Nabi tak kata hampa semua kena pakai serban. Tu kata hadis ni dhaif. Nah, jadi kalau pakai dapatlah. Hadis seterusnya, ta'ammamu fa inna syaitana la yata'ammamu. Pakai serban olehmu, maka bahawasanya syaitan itu tiada memakai serban. Syaitan tak pakai serban. Ada juga syaitan pakai serban waktu dia nak menyamar. Dia main lagi rusak bakul lagi daripada tu. Al-ama'imu simal malaikati fa arsiluha khalfa zuhurikum. Serban itu alamat bagi malaikat, yakni pada perang Badar. Maka lepaskan olehmu akan dia, yakni akan kuncinya pada pihak belakang. Tu dia. Ada kunci pula. Cerita macam ni. Rasulullah SAW kata kepada para sahabat, ni cerita habis perang dah. Selepas perang Badar, sahabat ni meraihkanlah kemenangan di pihak orang Islam. Tentera Badar ada 313 orang. Tak ramai pun. Tentera musyrikin ada 1000 orang. Kekaguman para sahabat dalam peperangan Badar ini kerana pertama jumlah terlalu sedikit. Kedua senjatanya tak ada. Ketiga kelengkapan pakaian perang tak ada. Keempat kenderaan ada 2 ekor aja. Segala jenis anak-anak panah pun tak cukup. Anak panah bukan buat dengan besi. Buat dengan kayu-kayu yang diruncingkan. Sementara orang-orang musyrikin yang datang daripada Mekah lengkap berpakaian, berkenderaan, lengkap dengan senjata. Bila main tengok-tengok kalah. Bila kalah sahabat-sahabat ni pakat teruja. Macam kita lah sembang, tak sangka kita boleh menang. Kita tak prepare macam mana pun. Tapi tak sangka sungguh kita boleh menang. Keterujaan para sahabat. Kata Nabi, Allah hantar malaikat turun. Hampa tak nampak ke? Mana nak dan dah. Cakap lagu cara kita lah. Mana nak dan tengok dah. Malaikat. Yang tak duduk perang je. Kacau bilau ketika tu kami tak tahu. Waktu ni lah Nabi bawa hadis ni. Kalau hampa nak tahu, yang pakai serban tu malaikat. Betul lah di kalangan kita mana ada pakai serban. Kata. Tapi yang pakai serban yang ramai-ramai yang nampak tu adalah para malaikat. Jadi bermakna kesimpulan daripada hadis ni, malaikat suka pakai serban. Jadi kalau orang yang pakai serban tu dipujilah oleh malaikat. Dan kemudian dia sebut di sini, dia kata, lepaskan kuncinya. Kunci ni apa? Pernah tengok tak orang pakai serban? Pernah tengok tak? Pernah tengok orang belit? Okey. Kalau pernah tengok orang belit, mereka ni mula-mula nak belit serban, mereka akan gigit ekor serban dulu. Dia akan gigit dah ujung sekali at tira tu, dia akan gigit. Itu baru dia belit. Kalau pernah tengok lah. Dia nanti gigit dulu. Kalau dia tak gigit, tak apa nak menjadi. Tak kemah. Yang tu nama kunci. Okey. Lepas tu, baru dia belit. Dia belit, dia habis. Kadang dia selit.
kunci juga. Kadang dia lepas. Yang jadi 2 ekor tu. 2 ekor daripada serban. Kan 2 ekor serban. Okey, lepas tu baru dia lepas kunci di mulut ni. Bagi ke belakang. Ada yang di tepi, ada yang di tengah. Ha? Itu nama dia melepaskan kunci. Apa dia kunci? Tulis kat sini bagi faham. Ekor serban. Saat lagi balik nak pergi baca. Nak suruh suami pakai. Aku pun tak faham apa dia kata. Kunci tu mengikut mana lah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemar, kotor tubuhnya sekali-kali. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Taala murka ia akan cemar-cemar, ini kotor-kotor dan kusut ke musut, dan sekurang-kurang barang yang datang warid pada kadar kunci serban itu 4 jari panjangnya, dan sebanyak-banyak barang datang warid sehasta panjangnya, dan antara keduanya 1 jengkal panjangnya, seperti yang sebut di dalam Tanbihul Akbar. Ini nak cerita pasal ekor serban. Panjang macam mana? Kata Aisyah, aku tak pernah tengok sekalipun Nabi dalam keadaan kotor atau selekeh. Dia tak pernah tengok Nabi selekeh. Tengok. Dia kata Nabi ni, dia memang paling suka pada benda yang indah-indah. Sebab tu dia sentiasa jaga penampilan dirinya. Tengok bila pun segak. Kita cuba tengok kita. Waktu maghrib pagi, Allahu Akbar. Kita depan cermin pun tak singgah. Pandang, aku ke tu? Dia lah. Nah? Tambah nak pergi senyum lagi, aku tak berani. Punya tak eloknya. Kan? Aisyah ni yang tidur bangkit dengan Rasulullah, dia kata, aku tak pernah tengok sekali pun dia tak elok. Tak ada cemar pada diri dia. Sentiasa menjaga kebersihan dia. Dia kata Allah Ta'ala tak suka dekat orang yang kalau kusuk masa di sini kita kata serabut. Awak lah berserabut sangat. Aku tengok hang. Kuku panjang tak potong. Misai panjang bergelung masuk dalam mulut. Janggut sampai melebat-lebat, kutu penuh. Tak elok kan? Dengan baju 2-3 hari tak bersalin. Bau perat mulut pun bau busuk. Gigi berkarat. Nabi tak pernah dah macam tu. Dia suka pada yang indah-indah sahaja. Kemudian dia abang dia kata, Nabi ni punya serban, terkadang ekor serban dia, ekor belakang tu, 4 inci, 4 jari, 1, 2, 3, bukan 4 inci lah. Ukur ekor serban dengan 4 jari. Sudah. Terkadang 1 hasta. Hasta dari sini sampai sini. Daripada ujung jari sampai siku. Itu dipanggil satu hasta. Panjang kan? Panjang kan? Terkadang 1 jengkal. Serban. Ekor serban dia. Jadi boleh digayakan dengan 3 gaya. Kadang-kadang tak ada ekor terus. Pun boleh. Tak usah bertengkar. Pakailah macam mana pun. Saya kata satu ya. Jangan bawa ekor ke depan dia. Last sikit lagi kita bagi perhabis bab ni. Dan sabda Nabi SAW, tasawwamu fa innal malaikata tasawwamat. Bertanda olehmu, yakni jadi olehmu bagi kamu tanda dengan memakai pakaian. Maka bahawasanya malaikat beralamat mereka itu dengan memakai. Tanda memakai pakaian itu ialah dengan memakai serban bagi lelaki Muslim seandainya tidak memanaskan tubuh badan. Kalau panah, kan belik kepala adalah panah, belik pulak kepala lagi panah, maka tak usah pakai. Kata Ibnu Hajar di dalam Tanbihul Akbar, dan sesungguhnya menyuruh akan kami Rasulullah SAW dengan memakai yang terlebih elok barang yang kami dapat. Dan bahawa kami memakai bau-bauan yang terlebih baik barang yang kami dapat. Dan bahawa kami memakai akan yang putih. Bahkan pada hari raya, didahulukan yang terlebih elok, yang lain daripada yang putih yang tidak elok. Maka sunat pada hari raya mendahulukan yang hijau atas yang putih atau yang mempunyai warna. Maka bahawasanya yang hijau itu afdal daripada segala warna, kemudian daripada segala yang putih. Sabda Nabi SAW, na'anil iqti'at wa amara bitalahi. Dia nak cerita pasal pakaian Nabi SAW yang mana kata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni siapa? Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal siapa? Imam Hanbali.
Faham? Imam Hambali kata di dalam kitab Tanbihul Akhbar, cerita kata Rasulullah ni pernah suruh para sahabat semua cari pakaian yang paling elok untuk dipakai pada hari raya. Raya? Tetaplah raya. Raya dalam hidup orang Islam dia ada 3. Raya haji, raya puasa, hari Jumaat. 3 hari ini dipanggil sebagai hari raya. Maka di antara 3 hari ini, cari pakaian yang terlebih baik. Yang paling utama pakaian warna putih. Tapi kalau ada putih dan hijau, putih kotor, pakai hijau. Atau ada putih, hijau, warna-warna lain. Putih dah kotor. Hijau ada cemar, mungkin dah lama. Warna-warna lain, elok. Boleh ambil pilih warna-warna yang lain. Dia nampak, yang paling utama putih. Nah, yang paling utama putih. Tapi kalau putih kan cepat nampak kotor. Pergi makan kenduri pakai putih. Kena gulai daging. Gulai daging tu taklah minyak dia ke mana. Lekat tak mahu keluar. Jadi ada satu lagi pakai yang warna hijau. Utamakan yang hijau. Sebab putih tu kotor. Okey. Kata Nabi lagi, hijau pun tak elok. Lebih lama. Ada lagi pakaian lagi baru. Tapi bukan warna hijau, bukan warna putih. Apa kayak warna-warna tu? Itu keutamaan dia untuk digunakan pada 3 hari. Tapi, kalau ada hijau lagi cantik. Maknanya di sini, antara warna-warna kegemaran Nabi SAW ialah warna hijau dan warna hijau dan putih. Putih itu melambangkan fitrah manusia yang lahir dengan putih bersih, sementara hijau itu melambangkan akhir manusia akan masuk di dalam Jannatul Firdaus yang warna dia hijau. Hijau tu warna syurga dah. Jadi maka sesiapa yang menggunakan barang pakaian di antara keduanya dapat pahala sunnah. Hadis terakhir yang mana kita baca tadi ditegah daripada yang iqti'at, yakni memakai serban dengan tiada balut di bawah dagu, dan disuruh dengan talahi, yakni memakai serban yang dibalut di bawah dagunya. Okey, hadis ni bukan untuk kita. Hadis ni untuk yang berperang ataupun yang bermusafir dalam keadaan melalui padang pasir pada musim panas atau musim sejuk. Sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau dia pakai serban musim sejuk, tak tutup muka ni, kering kulit muka ni, boleh merekah mulut sampai berdarah. Nabi ketika ni Nabi kata, pakai serban ni balut. Balut dah. Yang disebut di antara pemakaian Nabi SAW, Nabi dia akan balut ke bawah ni. Waktu ketika mana dia melalui satu musafir yang jauh, dia pakai serban, dia akan balut bawah ni. Dia kata kita sejuk di bahagian leher. Balutlah. Jadi kita orang perempuan tak ada masalah waktu. Memang kita selalu berbalut pun kita ni. Jadi untuk lelaki, kalau kata musafir yang jauh, pakaian tak cukup untuk menjaga diri agar tidak terus dalam kesejukan, maka disuruh dia balut di bawah dagu tu saja. Bukan dia nak habaq kata wajib pakai tak. Di sini bukan untuk rakyat yang di Malaysia ni lah. Untuk orang yang pada musim sejuk. Yang ataupun orang nak ambil rida, orang belik di leher. Timbang kalau kata orang Arab ni, dia punya adat bukan sunnah. Dia kena tutup leher. Bila dia tutup leher, melambangkan orang tu orang terhormat. Wallahualam, saya tak tahu yang terlebihnya. Pulanglah kepada Allah. Nak baca Yasin. Okey, saya bukan tak boleh baca. Saya batuk. Bila saya baca lebih sikit, tak lagi saya berkukuk lebih daripada saya baca. Jadi Kak Yati boleh bawa ni. Janji ada orang boleh jadi tekong. Saya ikut secara perlahan. Okey. Okey. Permintaan daripada sahabat baik kita, sahabat kita, iaitu Kak Marhamah, rasa perempuan kenal, Kak Marhamah
dia sakit, tak sihat, bengkak kaki. Itu juga dengan adik beliau, jatuh di dalam bilik air sekarang, ada di hospital. Adiknya nama Zawiyah binti Hashim. Ha? Doktor pun bagi tahu dah 50-50. Jadi dengan berkat kita membaca surah Yasin, pada pagi ini kita mohon doa pada Allah Ta'ala agar kita khaskan dahulu kepada sahabat kita, Kak Marhamah dan adik beliau, itu Zawiyah binti Hashim. Semoga Allah Ta'ala beri kesembuhan kepada mereka, beri kelapangan kepada mereka, disihatkan tubuh badan, dapat kembali beramal, dapat sihat seperti sedia kala. Begitu juga dengan dari segi kalam berkata-katanya, petah berbicara, pasal mulut lidahnya. Janji kan, Okey, sekolah itu pun ada buat program. Barakallah. Janji 10 tahun kan, tak tahu dia betul. Terima kasih. Terima kasih nak. Selamat. Fi amanillah. Terima kasih barakallah. Dan dengan berkat kita membaca surah Yasin ini, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri-diri kita, untuk diri nah, hadiah untuk diri sendiri. Nah, diri-diri kita yang andainya ketika ini ahli keluarga kita dalam kehidupan kita seharian ini sedang sakit, disembuhkan, sedang derita, dibahagiakan, sedang sempit, dilapangkan, sedang duka, diceriakan, digembirakan. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ahli keluarga kita dengan bacaan surah Yasin ini, berkat daripada hati Al-Quran ini. Mohon doa kepada Allah Ta'ala agar seluruh muslimin dan muslimat, mukminin yang mukminat, wala di mana berada, di bumi maghribi yang sedang dilanda bencana, di mana-mana bumi yang adanya orang Islam, muslimin dan muslimat, diselamatkan daripada mara bahaya dan petaka. Mohon selalu pada Allah Ta'ala sentiasa memelihara kita. Bukan sekadar satu hari sahaja, tetapi terus hari ini hingga sampai bila-bila. Baik, dah. Saya duduk atas ni tak apa kot, no? Nah, boleh. Otai kot. Okey, boleh. Boleh, awak pula tak boleh. Amboi. Tengok dapat upah nasi lemak. Saya duduk pakai tapi saya duduk atas ni lah. Mana bu? Nak pakai kan nak pegang? Pakai. Okey, tidur kat depan depa. No, saya duduk atas ni no. Betul, segak dah tu. Dia bagi dia naik ni. Tidak pegang. Tidak pegang. Boleh. Dengar tu, dengar. Ya. Mengadap kat depa. Tak apa. Jangan takut. Okey. Terus. Tidak pegang. Boleh. Alladzi la ilaha illa